Salam sejahtera, selamat datang ke Kuat Bual episod 21. என் பேரு கீஷ். இங்கே வந்து போத்தா இருக்காரு, இங்கே வந்து அஸ்வா இருக்காரு, இங்கே வந்து ஃபைஸ் இருக்காரு. நான் வந்து தமிழில் பேசுகிறேன், ஏன்னா எப்போதும் இவங்க வந்து வேறு லாங்குவேஜில் பேசி பேசி கடுப்பேற்றுவாங்க. ஸோ இந்த எபிசோட் வந்து நான் தமிழில் பேசுகிறேன். நான் எப்படி இருக்கீங்க கேங்? Aku takut silap cakap. Aku cakap lagi. Kadai kulit, kadai badal. Kadai kulit, kadai badal. Come on lah, kita lama dah janji mau buka episod bersamil. Bodoh. Bila intro awak tu, saya teringat saya turun dari sungai Simpang Pulai, dari Cameron Highland tu naik towing dengan ada seorang brother India ni. Tapi itulah dia Awak punya kereta kena tow daripada sampai Kelang. Tapi itulah nak cerita dia, perjalanan yang cukup indah lah. Kita tak tahu kan bertemu dengan siapa dalam setiap hari kita kan. Tapi 3 jam ke 4 jam perjalanan dari Simpang Pulai ke Kelang tu, satu perjalanan yang tak membosankan langsung lah bagi saya. Terima kasih kat Abang Jaya. Abang Raja. Jaya dekat office kita. Awak jangan silap nama macam tu. Tak, awak bukan boleh bahasa Tamil lah ke? Perut dah penuh dengan kambing dah tu. Oh, dia sizzling mutton lah, macam sizzling mutton. Satu kali. Episod 1 baik kawan-kawan? Baik. Sihat kawan-kawan lah. Baik. Muka macam muka jam lagi tu Tak, siapa? bukan. Aku bukan jam apa. Macam aku sama jam Faiz. Aku takut aku menyaut. Lain jadi dia. Kalau tanpa kamera saya dah saut. Kamera saya dah saut. Ya. Tak apa, minggu ni Michael Jackson satu kali boleh ke? Tempat lain. lu baik-baik cakap. Kalau aku buka voice note tu jadi bahaya tau. Jadi bahaya, nanti aku petik kepala batas nanti. Jadi bahaya. Jangan. Minggu ni aku nak borak pasal something yang bermain dalam fikiran aku. Sebab baru-baru ni aku borak dengan Faiz. Dia buka cerita pasal dia tengok dokumentari WWE Vince McMahon kat Netflix. Okay. Lepas tu baru-baru ni aku borak dengan isteri aku. Dia pula baru tengok ada dokumentari pasal abang dengan adik yang bunuh parents dia orang kat Netflix tu. So sekarang ni kita hidup dalam era yang mana hidup kita hari-hari ada direct exposure dengan documentaries. Dan kita dah sampai satu tahap sekarang ni, the level of storytelling dan dramatization effect dalam dokumentari ni dah boleh menjadikan dokumentari ni kadang-kadang as entertaining as regular movies. Kita dah hidup dalam era macam tu kan. Even kita tengok kadang-kadang dokumentari bola sepak, dia punya penceritaan tu dah memang gila. So hari ni aku nak explore dengan korang apa antara dokumentari-dokumentari yang korang memang suka dari dulu sampai sekarang. Memang genre tu dah evolve. Betul. Dokumentari yang zaman 90-an ataupun awal 2000 mungkin lain sikit. Dia mungkin lebih monotonous, lebih berlandaskan fakta tanpa ada storytelling yang tanpa editing. Tapi sekarang dah memang lain macam dah dokumentari ni. So aku nak tanya korang, apa antara dokumentari favourite yang korang ada sepanjang zaman? Mungkin boleh start dengan otak. Aku nak dengar Faiz dulu. Faiz. Okay, aku bagi satu dulu lah. Tahun 2-3 tahun lepas, aku tak rasa 2-3 tahun lepas, aku sempat 5 tahun lepas ada satu dokumentari pasal art. Dia limited series. Dia documentaries, dia ada 8 episod macam tu. Tajuk dia Abstract. Oh, okay. Abstract. Dia cover pasal a few art discipline. Contohnya dalam satu episod ni, kalau jenis seni tu adalah typography, the whole episode is dedicated to typography. Ni kat Netflix? Dekat Netflix ada aku rasa dekat Netflix yang aku tengok. Okay. Lepas tu kalau ada satu episod graphic design, pasal graphic design. Yang paling mencuri perhatian aku adalah pasal typography ni. Okay. Macam mana kita sebenarnya typography ni affect kita in daily lives and kita tak sedar benda tu. So yang tu setting dia, aku rasa setting dia in New York. But talking about documentaries in New York, aku ada satu lagi yang mungkin lagi menarik daripada tu. Tajuk dia Pretend It's a City. Tajuk dokumentari tu Pretend It's a City.
Dia Martin Scorsese punya documentary following seorang komedian nama dia Fran Lebowitz. Okay, aku tahu komedian tu. Dia New York, icon juga New York punya humorist lah. Dia memang terkenal lah dekat sana, and she embodies New York lah dekat Fran Lebowitz ni. Aku rasa those two documentaries memang stood out. Aku susah nak cari the best documentaries sebab documentary is one of the genres yang memang aku consume banyak. Dengan banyak. So dua yang stood out dekat aku, Abstract. Tapi Abstract ni limited series lah. It's not a one-off documentary. And satu lagi, Pretend It's a City. Fran Lebowitz. Aku jenis tak banyak tengok dokumentari. Okay. And even kalau dokumentari tu, dia memang obviously sports. Aku akan tengok. And tak lari memang aku into bola sepak. Even ada dokumentari pasal LeBron James, tapi aku tak sempat tengok. Aku tak tengok. Memang bola. Memang banyak dokumentari aku tu ke arah bola. Tapi aku akan cuba as much as aku boleh untuk tengok yang apa yang ada. Contohnya Di Maria sekarang ada. And then Ronaldo yang years ago ada yang dokumentari pasal keeper Colombia tu, Muhammad tu. Tapi yang aku punya favourite dalam banyak-banyak, walaupun bola sepak, genre bola sepak, tapi aku punya favourite dokumentari Luis Figo. Actually aku tak pernah tengok ni lagi. Aku dah. Ni kat mana? Netflix. Netflix. So the reason why, sebab aku suka penceritaan the whole section dalam dokumentari tu. Maksudnya dia cerita tentang perjalanan dia, bukan sebab orang banyak kenal Luis Figo kan Real Madrid and Barcelona. Tapi dia ada cerita juga waktu dia dekat Lisbon. So aku suka benda-benda macam tu. So benda-benda yang orang tak, kadang-kadang tak aku jadi impress lebih. Aku tak tahu aku je ke ataupun memang kebiasaannya macam tu. Aku jadi impress lebih dengan dia punya penceritaan towards waktu Figo dekat Sporting Lisbon tu. Yang tu aku sangat impressive gila. Bagi aku memang aku cakap, uish, macam ni kau. Jangan ada footage Luis Figo tengah ayun baju dekat Lisbon waktu tu budak lagi. So faham tak dia punya, aku macam uish, aku memang Hang pernah fikir tak bila tengok dokumentari bola ni, mana dia orang dapat archive footage No. Okay, persoalan aku bukan mana dia orang dapat archive footage. Macam mana kau boleh terfikir? Okay, macam ni lah. Contoh anak aku pergi akademi bola, klinik bola weekly kan. So ada hari yang aku rekod, ada hari yang aku tak rekod. Kadang-kadang duduk tepi boring, rekod sikit. Tapi sikit je, sekadar nak nanti balik rumah tengok, tunjuk kat dia balik ke apa. Tapi just imagine tahun 95, tahun 96, kau ada satu tape recorder yang kau akan kau nak dokumentkan semua benda. Betul. Maksudnya sekarang ni maybe setiap pemain bola sepak yang elite, bukannya persiapan dia di atas padang je. Maksudnya support family dia pun dah start prepare benda tu. Okay, aku nak kau lagi 20 tahun ataupun lagi 10 tahun jadi pemain bola sepak pro. So daripada now aku nak simpan. Ni semua bukti yang kau dah go through this journey. So diorang sanggup. Aku tak masuk akal. Satu benda yang aku sedar adalah di barat ada satu budaya yang melihat keluarga-keluarga banyak membeli dan memiliki cam recorder. Suatu ketika dahulu. Sebab hang ingat tak kalau dekat TV dulu ada satu rancangan yang selalu kita tengok bernama Just for Laugh Gags. Okay. Dia kompilasi insiden-insiden yang berunsur komedi. Selalu banyak main dekat airport tu. Insiden-insiden. Dia sebelum tu ada ni America's Funniest Home Videos. Funniest Home Videos. Semua konsep sama. Video-video yang diambil kat rumah. And majoritinya dah pakai camcorder. Semua orang dekat keluarga depa ada this habit of, aku notice yang depa shoot. Lepas tu diorang punya contoh Christmas gathering ke Thanksgiving gathering ke kan. Lepas habis makan depa akan semua duduk sekali tengok home videos. Letak tape-tape lama. Itu aku rasa budaya tu yang mencetuskan fenomena yang macam mana play-play ni semua archive footage semua ada. Macam aku cakap archive footage apa, Figo tengah apa? Tengah iron baju. Lepas tu ada satu footage tu dia tengah drive waktu dia dekat Lisbon, days before dia seal transfer pergi Barca. Tengah drive kat Lisbon. Kau macam mana kau boleh terfikir nak record scene ni? Kau dah plan drama ni daripada tahun 90-an. Tapi kalau tengok sekarang punya pun parents dah western punya ni.
ada satu video aku tengok kat TikTok, dekat Reels pun ada. Dia tunjuk first kick anak dia. So dia record dari anak dia yang baru lahir tu. Kan balik kat rumah, dia dah bagi anak dia macam sepak bola, sentuh bola. Tu bola yang biasa je lah kan. Lepas tu dia train anak dia sampai dah boleh berjalan, dah boleh merangkap pun dia bagi main bola. Lepas tu dia train lagi anak dia sepak bola, lepas tu masuk dalam gol. Sampai anak dia dah betul-betul boleh berdiri, berjalan sendiri, boleh sepak bola tu main kat belakang rumah dia. Yalah, memang lah belum lagi dia hantar ke akademi ke apa benda kan. Tapi dia cakap ni first kick anak dia. Tapi dia rekod hari-hari benda tu. So aku rasa budaya documentation. Documentation memang di barat memang ada budaya documentation. Itu kalau kat Malaysia tu, kalau kat barat tu Luis Figo iron baju waktu kecil pun dah ada footage. Tapi kalau kat Malaysia, kalau aku minta full highlight game Liga Super tahun 2017 pun belum tentu ada lagi. Kita punya budaya lain sikit. Tak, ni aku cakap betul ni. Kita ada archiving problem. Betul. Kita memang ada archiving problem. Tapi aku bukan setakat bola je. Semua benda. Hidup secara am. Contoh, hidup peribadi aku pun aku tak banyak benda daripada waktu aku muda dah delete dah. And kalau nak recall hang rasa blurry. Even contohlah aku ni peringatan, benda ni bukan memberikan contoh yang tak baik, tapi sekadar bercerita sama kita yang kita just throwback. Apa cerita je kat sini, kita je dengar, kita 4 orang je dengar. Tak, maksud aku ni just throwback je lah. Contohlah, aku pernah ponteng sekolah pergi mandi sungai. Kalau sepatutnya aku punya sekolah tu patutnya ada sesi bergambar. Sepatutnya supaya sekarang ni aku akan dapat tengok balik dan aku akan throwback semua memori yang ada waktu tu. Faham? Sekarang ni benda tu ada dalam kepala je. Betul. Kalau ada gambar, walaupun benda tu aktiviti yang tak elok, tapi kau akan tengok, kau mesti akan senyum seorang-seorang, kau akan senyum, kau akan cerita ke anak kau, ke bini kau. Tengok ni. Kau jangan buat balik dah rasa dah. Macam tu lah. Tapi kalau macam cakap dia, kau terkilang sebab video-video, contohlah video-video bola, highlight lama kalau kita nak gali balik tak ada kan. Alah, aku lah terkilang bab data contoh. Betul. Stat kan, macam archiving kita memang kita nak korek balik. That's why kita susah nak buat museum. Museum, even bukan bola je, any sukan or anything. Barang-barang kita tak banyak yang kita preserve dan simpan kan. Betul. Even kalau sebelum Azwar nak cerita dia punya dokumentari kan, even contoh lah kita ambil dokumentari yang lain lah. Macam aku cakap, aku punya konteks sukan dan bola. Even kalau tengok yang Beckham punya pun, ada je footage yang dia main bola waktu dia umur 8 ke berapa tahun lah. Mana bapak dia tahu dia akan besar jadi David Beckham? Aku tak rasa bapak dia tahu dia akan besar apa. Cuma semua parents mungkin buat benda rekod untuk diri sendiri. Culture lah maksudnya. Dan mungkin cakap pasal culture, mungkin ada dalam kalangan mak bapak kita yang turut mengambil gambar. Contohnya mungkin kita tak terdedah dengan camcorder, tapi ambil gambar. Tapi, gambar banyak aku. Tapi gambar tu pun kadang-kadang siap-siap tu aku cakap, ambil tu satu hal, tapi simpan untuk 30 tahun tu lagi satu hal. Betul. Kalau tunjuk kat anak aku sekarang dia koyak, tu benda-benda macam tu tak boleh. Budak-budak kecil dia koyak. Aduh, hilang gambar. Tapi kalau macam aku pula, sama juga aku, kalau benda pasal doku ni aku mungkin kurang sikit kan. Tapi ada certain yang melekat kat kepala aku. Aku lebih kepada benda-benda yang relate dengan football juga, pasal bola sepak juga. Yang paling aku ingat pasal Captains of the World tu. Bagi aku dia bukan saja pasal penceritaan saja the best tau, tapi dia punya editing, dia boleh buat kau paku kau untuk tengok lagi tau, by episode ke episode. Sebab kalau pasal doku series ni, kalau benda tu setakat penceritaan saja ni kalau aku lah kan. Macam kalau orang lain mungkin any doku series pun dia boleh layan, tapi kalau aku mesti aku nak tengok ada benda yang lain. Contoh bukan pasal penceritaan saja, bukan pasal interview saja, tapi ada sound, ada sounds dia. Dia macam kau cakap tadi macam movie dah. Dia punya evolve punya doku series. Actually La Liga All Access tu pun tu yang tu aku tengah tengok sekarang. La Liga All Access tu adalah format baru yang ibu kepada format tersebut adalah F1 Drive to Survive. So F1 Drive to Survive, F1 Drive to Survive dokumentari yang sangat successful. Lepas tu dia pakai template yang sama dekat Breakpoint, tenis, untuk sukan tenis. Untuk basketball pun dia baru buat ni. Ada launch 5 lepas tu episodes. untuk golf, apa nama golf tu, untuk golf PGA Tour punya tu ada. Lepas tu ni lah untuk ni pun ada, untuk cycling Tour de France. Ya cycling tu ada satu. Tapi kalau nak betik balik pasal La Liga All Access, aku tengok episod yang
first awal-awal kot yang pasal Memphis Depay tu. Yang dia cakap tengok. Itu dia bongok sebenarnya. Dia bukti. Cakap apa? Pasal dia complain dia dia injured. Tapi tengok lifestyle dia macam mana. Kan ada satu video tu memang dia tunjuk habis je training dia pergi shoot video music dia. Video clip. Itu aku cakap. Part-time rapper Okay, satu benda macam ni lah. Mungkin korang 3 orang lagi tahu. Tapi bagi aku, dokumentari ni is salah satu medium yang indirectly kau akan tahu benda yang kau tak pernah kau nak tahu. That's the whole point of the documentary kan. Yang kadang-kadang kalau kau nak cari directly kau rasa malas. Tapi kau jumpa benda tu dalam dokumentari. Even macam Liga RSS tu aku suka part yang dia melibatkan kalau apa yang Bilbao punya etnik tu yang Bas punya culture kan dia cerita kat dalam tu. Yang tu aku suka tengok. Benda-benda macam tu lah. Ya betul. Yang Nafi cakap tu penting. Dokumentari kena ada insights dan juga surprise. Betul. Sebab kita baru cakap tadi kan, kalau dia hanya tunjuk fakta je, itu bukan dokumentari. Itu adalah laporan. Itu adalah rencana report. Tak, ada satu dokumentari ni yang aku rasa kalau dia lakon semula dia kisah benar. Tak, dulu kan ada CD TV. Kisah benar, aku tahu. Saya risau perbualan ni nanti start borak pasal dokumentari macam Seekers. Tak. Tapi to be fair aku layan kat Seekers dulu. Uncle Seekers tu aku big fan. Big fan Uncle Seekers. Kalau ada bukti bagi tahu saya mana hantu. Aku punyalah minat show tu dulu. Dalam tak ada hantu, tak ada jin, ada. Uncle Seekers kalau ada t-shirt lebihan bagi saya big fan. Tapi dia yang ni yang mic drop punya moment tu yang pasal Kamsau. Dalam Quran tak ada hantu, jin ada. Semua sorak. Aku punya level minat Seekers dulu. Aku pernah dalam otak aku terfikir best juga kalau aku besar aku kerja macam ni. Bayang level of paranormal. Aku nak jadi Ghostbuster dulu entah. Level of cultural impact. Tapi aku nak sebut pasal satu dokumentari ni. Dokumentari yang diterbitkan oleh Asif Kapadia. Ya, itu siapa tu? Diego Maradona. Hang pernah tengok tak dokumentari tu? Hang pernah tengok tak? Ini adalah dokumentari. Kalau orang tanya aku, if I have to watch one football documentary, just one, what would it be? Aku cakap pi tengok ini. Yang dokumentari Maradona. Sebab dokumentari ni, hang tahu dia buat apa? Dia pi korek old footage yang di store in the old format yang real tu. Dia korek old footage of Maradona dekat Naples, dekat Buenos Aires, dekat Mexico. Bukan Mexico aku tak tahu lah. Sebab yang ni tak cover Mexico sangat. Yang ni lebih kepada masa muda. Yang ni lebih kepada cover Maradona in Napoli. Penceritaan bagaimana individu seperti Diego Maradona datang ke Napoli dan evolve jadi a god. Tu gila in Naples. And footage dia semua archive footage saja. Yep. Semua archive footage. Aku ada tengok interview. Dia kata bila dia sign deal tu dengan Diego Maradona dan keluarga Diego Maradona, agent semua untuk buat dokumentari tu, agreement dia adalah dia hanya akan dapat a total of 60 minutes sahaja dengan Diego Maradona. Yang lain semua kena cari footage lain. So 60 minutes tu dia nak dapat tu yang susah. Tapi dia try lah. Dia try buat eventually dia dapat korek some information, and the rest dia just ambil archive footage. And archive footage tu ambil satu hal, nak convert balik and make sure dokumentari tu visually cantik. Sebab waktu dia main Napoli, ada satu projek behind the scenes yang nak record. Projek tu tergendala. That's why footage tu semua tak pakai. Hilang, lost forever. Tapi Asif dan tim dia korek balik, cari footage tu, jumpa dekat bunker Buenos Aires. Korek, piece it together untuk dokumentari. Gila weh dokumentari. Daripada dokumentari tu aku tahu sehari sebelum Maradona seal the deal untuk ke Naples, Presiden pada hari sebelum tu dia ke sebuah bank di town dekat Naples. Bank tu dah nak tutup lah. Dah nak habis operation of the day. Bank tu terpaksa extend dia punya operation dengan hanya satu customer, iaitu Presiden Napoli pada masa tu, supaya dia boleh buat pinjaman yang diluluskan pada hari tu untuk dia bayar bawa Maradona. Kalau bank tu tutup tak mau layan tutup dan suruh dia main esok, Maradona tak main Naples.
Gila weh. Gila. Story tu memang gila. Betul. Dokumentari tu, opening scene dia, Maradona dalam kereta yang atap terbuka. Dia tengah drive nak ke arah stadium untuk official unveiling ceremony dia. Hang boleh tengok the amount of people. And then bila dia masuk stadium tu, reporters all over, macam mana dia escort tarik dia. Tak ada percakapan, tak ada narrator. Just pure footage and a raw sound. Goosebumps weh. Hampa kena pergi tengok. Produced by Asif. So Asif ni power sebab dia pernah buat dokumentari Aten Senna dulu. Aten Senna. Dokumentari Aten Senna tu pun power juga. So Asif Kapadia ni apa-apa barang yang dia buat memang wajib tengok. Yang ni release bila? Lama dah. Yang ni release kata aku 3 tahun lepas. 2-3 years ago. Netflix ada? Ada. Aku tak pasti kalau Netflix ada. I can't remember where I watched it. Tapi I can't remember where I watched it. Pi tengok online, mesti boleh jumpa punya. Tapi power, memang power dokumentari tu. Yep. Memang power. Tapi sebelum kita wrap ni, aku ada satu lagi yang aku tengok itu tahun lepas kot. Pasal tajuk dia Poison, The Truth About Our Food ke macam mana? Macam tu lah tajuk. Aku tengok Netflix. Pasal bakteria pemakan daging yang terdapat dekat daging-daging kat sana kan. Tapi yang masa awal-awal episod tu diorang detect penyakit tu datangnya daripada hamburger. Sampai benda tu dia macam bunuh 2-3 orang, termasuklah budak ke baby macam tu lah kan. So dia bila dia korek balik benda tu, sebab kejadian tu budak tu mati pun dalam masa yang singkat je kan. Dia punya bakteria tu boleh kata bakteria E. coli. Okay. Dia makan organ dalam badan kita tau. So berpunca daripada daging, mungkin daging masa awal-awal tu dia orang try detect sama ada daging tu tak masak ataupun daging tu dah tercemar lah kan. Tapi bila dia korek balik, siasat balik, company yang jual hamburger tu kena saman lah kan. Budak tu sampai meninggal lah. Oh wow. So next episode ni ada kat Netflix. Ada kat Netflix. So next episode pula dia bukan setakat berpunca daripada daging semata-mata lah. Daripada makanan-makanan yang kita makan. Sampai kalau first episode tu yang moderator ataupun narrator tu jumpa dengan orang yang dia macam penyiasat makanan macam tu. Dia cakap masa tu first scene dia dekat macam supermarket macam tu kan. Macam kau pergi kat mana-mana grocer ada susunan makanan. Dia cakap jangan percaya makan makanan ni semua. Tak semua makanan ni kena selamat. Betul. Oh, benda-benda macam ni boleh tapi lepas dengar cerita Azwan ni agak-agak habis shoot kita makan burger kat bawah. Saya nak tamatkan perbualan di situ sebelum kita bagi jawapan yang kontroversial sikit pada soalan tu. Tapi ni soalan ini permintaan betul geng. Kalau korang kat luar sana ada dokumentari yang korang suka, dokumentari yang korang rasa kita perlu tengok, please suggest. Sebab aku memang sentiasa cari recommendation betul untuk menonton dokumentari. Kita rehat kejap. Selamat kembali geng ke Kuat Bual. Tadi kita dah borak pasal dokumentari. Macam biasa, ingat kalau ada suggestions, please tolong kongsikan. Banyak yang kita masih belum tengok, sentiasa mencari-cari recommendation. Aku nak sentuh pasal satu benda dalam bola sepak yang sangat underrated. Sebuah peranan, sebuah tanggungjawab yang sometimes goes under the radar. Dalam dunia bola sepak yang sangat confrontational, kita kadang-kadang fokus on pemain, kita kadang-kadang fokus on, sekarang ni dah sampai zaman fokus on technical director of football, fokus on owner, sampai Sir Jim Ratcliffe tu dah jadi macam superstar kan, Roman Abramovich semua. Tapi ada satu peranan yang sangat-sangat underrated ni, yang orang tak banyak sebut, iaitu penolong jurulatih, ataupun naib ketua jurulatih, ataupun assistant coach, ataupun assistant manager. Panggil lah terminologi apa, tapi peranan tu hampir sama lah kan. Aku nak dapatkan pandangan korang tentang who are the names of naib ketua jurulatih ataupun assistant yang sangat underrated dalam konteks bola sepak. Tak kisahlah tempatan ataupun antarabangsa. Siapa yang, kalau aku contoh, aku sebut assistant manager, aku just sebut that one word. What's the first name yang comes to your mind? Assistant manager. Kalau sekarang ni assistant manager RVN. Okay, Ruben Nistelrooy. Antara yang paling banyak dapat
dapat highlight, dapat tumpuan, dapat the spotlight, not highlight, but spotlight. Ni Pep Linders Pep Linders. sampai tulis buku sendiri tu. Pep Linders walaupun dia tengah struggle sekarang ni. Aku rasa Dengan Salzburg 6 game 5 kalah something like that, but I mean semua orang berproses kan. Yeah. Sebab tu dia ambil Klopp jadi boss dia. Siapa lagi? Gianluca Vialli. Di Itali. Yang tu aku tersentuh lah. Dia punya jalan cerita daripada awal dia sampai ke national team Itali, sampai perjalanan pergi ke Euro. Yang tu aku suka lah. Gianluca Vialli. Siapa nama assistant Jose di Spurs? João Sacramento, yes. dia kat mana sekarang? João Sacramento. I think after Spurs dia pergi Lille assisting I don't know who. Pasal aku tak sebab dia antara from COVID football from COVID era. Gareth Bale di Spurs. Yes, Gareth Bale di Spurs. Dia antara yang assistant manager yang dia sebelum Jason Tindall ni take the spotlight, dia dulu yang antara yang popular. Kan ada satu legendary clip dia yang dia api-apikan Jose. Yang Jose dah duduk dah. Dia yang okay. dia ni tak ni. Ya, dia tunggu balik. Pasal Jose marah. Dia lah. Cuma tengah minum air. Jose Sacramento. Dia ada seorang lagi, Mike Phelan letakkan belon. Ingat tak? Mike Phelan letakkan belon. Sir Alex geram. Makan chewing gum. Tapi ada seorang lagi ni yang aku rasa aku selalu ingat lah. Ini bagi aku kalau sebut perkataan assistant manager tu, aku akan sentiasa teringat Mamat ni. Siapa? Carlos Queiroz. Yes, okay. Sebab Carlos Queiroz ini adalah individu yang masuk dan merevolusikan Manchester United in the mid 2000s. Okay. Kalau tengok banyak podcast baru-baru ni, aku tengok podcast yang Gary Neville semua kan, diorang selalu cakap yang Sir Alex ni Monday to Friday hang tak akan jumpa dia. Sebab dia bukan turun. Kan peranan waktu tu dia manager, dia bukan head coach. Dia tak turun buat training. Training semua assistant dengan coaches je buat. So sebenarnya yang set up team, yang set up tactics, yang set up training semua waktu tu Carlos Queiroz. Dia yang masuk dan bantu team dari sudut pandangan defense. Dia kan defensive masterclass sikit kan dia tu. So dia yang masuk, yang set up team defensive and betul-betul dapatkan structure kepada. Kadang-kadang dia macam ni, some assistant ni dia good cop bad cop kan. Some assistant dia main personal dengan player, dia yang baik, head coach tu yang jahat. Tapi some pula head coach tu yang man manager yang baik, assistant yang jahat. Kalau Queiroz macam tu. Kalau Queiroz yang selalu gaduh. Roy Keane kan cakap dia selalu gaduh dengan Carlos Queiroz. Sebab tu Beckham smack. Yes. Pergi Real Madrid. Betul. Sebab dia pergi Real Madrid tak ada manager. Tiba-tiba days after seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Lepas tu kalau Queiroz sampai ke Real Madrid, member jam kepala. Tahu pergi Barca itu. Kan dia patut pergi Barca. Sebab dia ada isu masa tu kan, masa kat MU. So Carlos Queiroz tu unik lah. It always come to my head. Siapa lagi untuk korang? Kalau cerita pasal konteks assistant Pep Guardiola, Pep kan banyak assistant yang dah berkembang sekarang. Sekarang ni Juanma Ilio tu kan. Juan Malilo. Enzo Maresca, ex dia, Mikel Arteta, Bonaventura. Tapi kalau tengok balik siapa tu assistant Pep sekarang tu, kalau ikutkan baca balik dia punya mentor juga dulu kan. Mentor Juan Malilo adalah nak kata mentor sebenarnya mentor Pep adalah Marcelo Bielsa. Mentor dia. Tapi Juan Malilo ni antara yang Pep pernah main bawah dia kan. Idea tu ada idea yang selari dengan apa yang Pep nak bawa. I mean the fundamental, of course ada iteration masing-masing lah. But the fundamental adalah Juan Malilo lah sebenarnya. Sebab aku suka, aku tertarik dengan macam Pep cakap kan, dia tak suka assistant manager yang ketakat macam ikut je cakap dia. Apa benda yang dia cakap assistant cakap okay boleh teruskan tapi yang Juan Malilo ni dia ada kala dia boleh argue balik benda tu kan. Sebab filosofi pun memanglah sama, tapi ada benda yang dia boleh improve kan kat situ. Yang Pep aku rasa dia ngam dengan tu. Tapi for Pep aku rasa assistant manager yang paling popular adalah mendiang Tito Villanova. Di Barcelona. Aku rasa tu aku rasa kalau umur dia panjang lagi pun aku rasa antara yang dia sebab apa tau? Kadang-kadang
hang tengok dekat touchline hang tengok dekat touchline team dekat touchline dekat dalam dekat bench ada siapa? Ada head coach, assistant coaches selalunya 2 orang. Akan ada set piece coach, sekarang ni akan ada seorang. Akan ada physios, mungkin dalam 2-3 orang physios, and then ada pemain-pemain simpanan. Betul. Semua akan pakai pakaian apa pun kena ada club crest, kecuali manager bebas. Dia nak pakai suit ke, dia nak pakai jeans ke, dia nak pakai apa, manager bebas. Tapi the first time aku tengok lebih daripada seorang yang boleh pakai bebas adalah di Barcelona. Oh, sebab Tito pakai biasa Tito pakai casual. Oh, actually that's true. I mean, Tito ada time dia pakai club tracksuits. Ada time dia pakai casual. Aku kata, this is sending something to the players, you know. You know, not only me, you know. Yeah. Ada 2 orang kat sini. Yeah. You must obey these 2 people. It sends some signals lah. Yeah. And benda tu maybe make sense juga. Waktu Tito pegang Barca dulu, benda tu smooth kan, nampak dia peralihan tu. Sebab dia dari zaman yang sama, dari Barca B kan, dia sama-sama naik kan. So aku rasa dia punya performance tu memang. Kalau konteks Man United, aku rasa instead of Carlos Queiroz, aku lagi nampak Mike Phelan. Mike Phelan. Tapi kalau Queiroz tu yang the bad cop kan. Tapi Mike Phelan yang taat punya. Dia good cop lah, dia baik lah. Dia daddy lah aku rasa. Dia macam bapak yang maybe management dia baik ke apa. United memang akan terbahagi pada era-era dia lah. Queiroz, Phelan dengan Molenstein semua. Warren Joyce. Warren Joyce tu tak payahlah. Aku sebut je. Warren Joyce. Soal satu lagi. Please aku nak sebut satu lagi. Benny McCarthy. Paul McGuinness. Ni semua karakter football manager kan tak? Han tahu tak, aku pernah tengok Warren Joyce jadi manager live. Cuba teka kat mana? Kak Ozzy Kak Ozzy. Game Melbourne City lawan Melbourne Victory. Time tu striker Melbourne Victory Richard Delay. Tak, striker Melbourne Victory was Keisuke Honda. Okay. Striker Melbourne City Richard Delay. Right back Leicester City jadi striker Melbourne City Richie Delay. Manager Warren Joyce. What a progressive thinking. Tu bila? 2019 2019 tiga situ. Okay, aku ada satu soalan. Siapakah assistant manager favourite masing-masing dan kenapa? Hang, sahabat assistant manager. Aku Mike Phelan. Kenapa? Sebab aku rasa dia waktu kan dia ada 2 era yang dia dekat MU as assistant dengan Ole. So waktu dengan Ole tu pun nampak dia yang at somehow aku rasa ada certain point yang nampak dia lebih ke depan daripada Ole. Di point yang mana tu? Sebab Ole tak loud. Tapi dia yang lebih banyak loud aku rasa. Dia yang lebih banyak bagi statement. Sebab Ole akan cakap benda-benda yang menyedapkan hati semua orang. Ole ni macam bagi aku dia good guy lah. Dia good guy. Dia macam mana pun dia akan cakap benda yang baik je, yang orang akan sedap nak dengar. Tapi Mike Phelan tak. Dia ada benda yang kalau contoh dia tak puas hati pasal referee decision ke, dia akan straight away akan cakap. Tapi Ole tak macam tu. So yang tu aku suka dia. Dia still tegak walaupun dalam camp kejurulatan Man United waktu tu semuanya muka-muka baik lah. Tapi dia ada seorang Mike Phelan yang still lagi loud. Aku rasa aku suka dia. Cuma sekali je lah aku pernah tengok Ole bengang. Bila? Dia bengang dekat Jesse Lingard. Kan kalau hang main bola sepak COVID kan tak penuh stadium. So mic dekat bawah tu akan pick up. Akan pick up suara bench. Dia kata dekat Lingard, you fucking lose one more time and you off. Dengan marah. Itu first and the last time aku tengok Ole marah dekat touchline Old Trafford. Fake noise tu tak boleh cover. Tak boleh cover. Fake noise tu. Tapi kalau you give the ball away one more time, you fucking off. Dia kata dekat Lingard. Kalau aku barang rare assistant Luis Enrique tu Juan Carlos Unzu. Okay, sebab apa dia ada 2, satu lagi Robert Moreno kan gaduh lah kan. Robert Moreno. Dia sebab apa? Kalau kau tengok kan, dia kalau sekarang buka EPL tu ramai je assistant yang macam dia tu. Usually kat belakang dia yang jadi mengapi-api kan lah. Yalah, ada decision yang head coach tak dapat nak buat masa tu kan, nak tengok game lagi apa semua. Tapi dia lah yang first person yang akan tolong settle down apa semua. And then satu lagi, tugas assistant manager ataupun assistant coach ni
bukan saja dekat padang semata, bukan saja dekat padang latihan semata, tapi untuk try aku kata macam dengan players lah dekat dressing room apa semua. Sebab kalau macam kita dengar sekalipun jarang untuk manager tu sendiri yang akan jumpa dengan player semua kan. Tapi kalau tanya assistant lah. Yes. Kita main dulu pun banyak. Siapa? So benda tu aku tengok masa dengan Juan Carlos Unzu ni, dia dengan players dia lagi rapat. So zaman tu aku tengok antara dia dah tak ikut dia dah tak ikut NK ya? Tak ada dah. Dia sakit Oh ya. Itulah aku tengok ada bawa kursi roda semua. Okay. Baik. Tapi ada lagi satu genre assistant managers ni yang depa dah jadi full time managers. Tapi mungkin sebab status pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka sanggup untuk downgrade. Sebenarnya ada beberapa individu yang aku rasa, benda ni dia bukan memalukan ataupun tak. Dia just some people are better suited to being an assistant. Yeah, okay. Kadang-kadang assistant ni hang boleh pakai otak hang tanpa hang perlu nak hadap media, hang nak perlu hadap tekanan penyokong. Tak payah. Orang lain boleh buat tugas tu untuk hang. Tapi hang just perah otak, perah perspektif, perah tenaga untuk add creativity on into the team and apa benda-benda lain yang hang nak buat. So benda tu yang aku rasa yang ada setengah. Would you say yang assistant managers takkan rasa the pressure or the heat? Yeah. Kecuali dia berada dekat club yang pressure dia memang naturally high. Tapi even kalau club yang pressure, macam contoh aku tak rasa macam Tito semua dulu rasa pressure tu. Cuba fikir masa Kieran McKenna dengan Carrick assist Ole, dia orang kena teruk juga. Because peminat kata dia tak ada tactical apa depth lah, tak boleh nak instill style of play, which is betul ataupun tak itu perbualan lain lah. But kalau kita tengok Ashley Cole assist Frank Lampard di Chelsea ataupun mana-mana assistant managers lain, I mean han tak kedengaran sangat walaupun mereka not doing well. Dia aku bagi satu contoh kat tempatan kat tempatan antara gandengan yang aku paling respect dan hormati cukup adalah Boyan Hodak dan Nenad Basina. Okay. Wah, that one is a match made in heaven. Sebab Boyan memang ada prinsip dia yang tersendiri. Boyan very pragmatic, very defensive. Dan mementingkan set piece. Dia macam tu dia very restrictive kawal pemain-pemain dia, limit freedom sebab kita nak menang game. Menang macam mana tak kisah asal kita menang game. Tapi to balance that, dia ada Nenad. Dan Nenad ni berdasarkan conversation kita dengan player-player KL yang dah pernah main bawah dua-dua, diorang semua berpendapat Nenad ni bagi freedom sikit. Dia release, dia bagi creative freedom kat para pemain. So bila dua ni bekerjasama, mereka boleh balance out each other. Boyan akan control the dressing room apa semua, tapi Nenad akan baik dengan pemain. Dia akan lend a shoulder, neutralize. Dia akan neutralize situasi-situasi yang tegang. Contoh kalau Boyan mungkin ada maki semua, Nenad esok tu pergi borak dengan dia. Dan Nenad bagi freedom. Dan bukannya Boyan tak tahu benda ni. Boyan tahu. Good managers will know it and good managers will ask their assistants to do it. Betul. So that ada balance. Aku kena maintain aku punya superiority, tapi hang boleh jaga team moral. So I think that's a really really good combination. Kalau contoh yang dekat domestik Siapa lagi kalau tengok Victor Andrak power as an assistant. Aku rasa dia assistant yang silent. Yes. Loyal but silent. Aku tak tahu, but it's about time Victor Andrak get the top job mood. Tapi again, kalau bola sepak Malaysia ni dia tak ada pathway yang jelas kan. Especially in the past 2-3 years. Liga tak stabil. Ketidakstabilan liga akan akan memberikan knock on effect dekat benda-benda lain lah. Sebab tu aku rasa sekarang from now on selepas ni makin banyak jurulatih-jurulatih yang akan struggle nak cari tim Malaysia ni. Tan Cheng Ho dulu assistant kepada Raja Gopal. Raja Gopal. Kemudiannya eventually become head coach.
one individual yang banyak in the shadow, either assistant ataupun dia drop to lower age football adalah Coach Bala aku rasa. Coach Bala, okay. Coach Bala pun pernah assistant Cheng Ho kan, tapi dia pun pernah under 16, under 19. Siapa lagi Wah? Kalau zaman kau main dulu, kau pernah main buat assistant yang credible tak? Okay, sebab tu aku cakap tadi, kalau assistant manager ni dia akan lebih rapat dengan players tau. Dia tak dia punya head coach, dia macam kau cakap tadi takkan sewenang-wenangnya jatuhkan dia punya, sebab dia akan jaga dia punya kata dynamic gap tu kan. Dia tak nak players lebih-lebih. Masa aku kat UTM dulu, Nazrul Irwan Makmur, aku punya assistant coach. So memang benda tu lah peranan yang dia bawa. Bukan saja dekat padang, dia akan jadi kawan kau tau dekat padang. Sekarang dia bawa PT kan, PT Atletik kan. Ya kalau tak silap PJ dekat A1 lepas UiTM aku tak salah aku, dia pergi Kelantan sekejap, Kelantan United sekejap. So dia bagi aku antara assistant yang akan dikemari oleh mana-mana pemain lah, kalau masa zaman tu lah. Sebab dia on the tactical apa semua memang dia ikut arahan head coach masa tu, Coach Wan Mustafa, tapi dia punya cara dia adapt dengan player semua tu, aku rasa antara membuatkan pemain-pemain kat situ rasa macam elemen kekeluargaan tu rapat tau. Rasa macam family rasa macam family ungu kat situ. Family ceria. Elmi gimmick. Tapi memang penting lah peranan diorang ni. Ada anyone else? Melaka? Mak Zan. Siapa assistant Mak Zan? Siapa assistant Mak Zan dulu? Waktu zaman Mak Zan bukan Sapian Wahid kita ingat lah. Sapian kot, tak silap aku. Waktu zaman Malaysia jurulatih antarabangsa tu semua, 90s dengan early 2000 tu, siapa assistant lah? Mendiang B Satyanaden. Oh, kan dia cerita kat kita. Okay. Satya was assistant. Dia kadang-kadang macam tadi yang kau sebut Victor Andrak kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu juga karakter dia as a coach, assistant coach tu macam mana. Cuma kadang-kadang tingkat Liga Malaysia ni yang terdekat dengan kita, kadang-kadang kita lebih kepada suka tengok sebab kita akan nampak dia ni lagi lekat dengan tim. Sebab jawatan head coach tu mungkin daripada luar. Contohnya dekat Kedah, Nafuzi Zain. Tapi kita somehow kita happy, ada Victor Andrak kat situ. Faham tak? Dia macam, tapi benda tu memang perlulah. Sebab identity club tu. Identity satu. Okay, knowing Kedah. Kedah kan selalu orang kata banyak budak muda. Ubi player muda. So yang lebih mengenali those level ubi ni semua, budak-budak bawah 21, bawah 19, mesti orang Kedah tu sendiri. So that's why perlunya ada presence seorang local coach kat situ. Actually kadang-kadang assistant ni ada jenis assistant yang contoh hang masuk ke dalam satu job ni, hang rasa macam okay, aku tengok dressing room ni, aku perlukan seorang assistant yang lebih mengenali player-player ni untuk bantu aku manage dressing room. Itu boleh jadi sejenis assistant. Lepas tu boleh pula ada assistant yang mana hang masuk ke dalam sebuah club dan hang rasa macam okay, aku boleh manage player-player ni, tapi aku rasa aku punya tactical knowledge ni macam dah sampai ceiling, ada limitation sikit. Aku nak kena seorang lagi yang aku boleh bounce idea dengan. So hang bawa assistant yang hang boleh bounce off ideas with from a tactical point of view. Kawal dressing room, hang still boleh kawal. Tapi then ada juga assistant jenis yang hang rasa macam dressing room hang boleh kawal, hang rasa macam taktik hang boleh set up, tapi hang adalah outsider. Hang bukan daripada negara tersebut ataupun hang bukan daripada kawasan kelab tersebut, dan hang memerlukan seorang pembantu untuk yang daripada region, local guide. A local guide. Apa yang hang dengan Nafis cakap ni pasal assistant local guide ni, hang tahu siapa buat in the first season in the Premier League? Siapa? Pep. In the first season dia ada Lorenzo Bonaventura, dia ada Mikel Arteta, dan dia ada legend Man United Brian Kidd as assistant. Brian Kidd punya tugas has nothing to do with tactics, nothing to do with on-pitch tactics, nothing to do with training management, nothing to do with scouting players. Just bagi Manchester flavours tu dekat coaching staff. Macam Steve McLaren bawah Ten Hag. So apa yang Brian Kidd buat was in the first years, aku ingat dia nak beli John Stones dengan Kyle Walker, two English players. John Stones 50 million pound, Kyle Walker 40 million pound, which is big at the time, 2016, 2017 kan.
And both Walker dengan Stones will set up to fail kalau tak ada satu local guide. Sebab everyone else is Spanish speaking, everyone else memang ada pengalaman di luar negara. Dua ni tak ada ni. Tapi dua ni akan jadi the integral part of the team for years and years to come. So di situlah peranan orang-orang macam Brian Kidd. Sama juga national team masa Kim Anggon. Ada coach Ella. Kim Ella. That's a good point. Yep. Betul. Now that I think about Hansi Flick punya assistant kan patut Thiago hari tu kan. Thiago. Sekarang siapa? Sekarang dia ambil someone from Barca B Ada Barca, Siapa aku lupa nama dia. Yang pasti bukan Oscar Hernandez lagi lah. Bukan Oscar Hernandez kali ni kan. Tapi Thiago akan datang balik tu. Datang balik. Tapi dan even kalau luar daripada jawatan assistant coach tu, benda ni sebenarnya ni kita tengah borak pasal those local punya orang dekat situ kan. Contoh macam Real Madrid Castilla pun sebelum ni Raul, lepas tu now dia bagi kat Abeloa. So Abeloa jaga sekarang. So dia nak orang local tu juga, orang yang local flavor. Tu main peranan lah. Menarik. Sebab dia yang akan linkkan between kau, those youngsters ataupun player dengan ni. Lagi satu Raul dengan Abeloa apa semua ni memang daripada Castilla. Itu lah. So mereka tahu apa yang perlu. Benda ni semua dia jadi penting sebab dalam dunia dan dalam era yang mana bola sepak sedang semakin mencuba untuk beroperasi dan berfungsi sebagai sebuah entiti bisnes. Benda-benda macam ni mengingatkan hang buat apa pun bola sepak tak boleh fully jadi bisnes. Ada heritage. Sebab dia still ada elemen heritage, dia still ada elemen emosi, elemen connection yang perlu dijaga. Kabel jangan lupa. Itu pun satu juga. Kabel jangan lupa. Kabel pun satu juga. Itu saja perbualan untuk assistant manager. Terima kasih kepada semua yang menonton. எப்போதும் போல நம்மளோட நன்றி சொல்லணும் ஸ்னூஸ் அண்ட் டூஸ்க்கு. ஏன்னா ஸ்னூஸ் அண்ட் டூஸ் தான் ஸ்டுடியோ கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு போடுறதுக்கு. இவங்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். போத்தா ரொம்ப நன்றி. அவ jangan terdiam, நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். போத்தா நீங்களும் திருப்பி பேசுங்க. ரொம்ப நன்றி. அஸ்வாவும் ரொம்ப நன்றி. Faiz ரொம்ப நன்றி. Hello ma, hello pa. See me on YouTube. Pala bapak kau. Alamak. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். ஜோம் பாய். Video boleh. Enare.